Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Okey, so dalam sesi hari ini, saya paste lah format yang kita akan buat lah. Ini format kebiasaan yang kita buat untuk sesi weekly tazkirah lah. So dalam 30 minit pertama ni, kita sembang-sembang, kita bincang sikit tentang perkara umum. Cuma sebab dah banyak kali kita buat sesi ni, kadang-kadang tak adalah nak apa ni, sahabat-sahabat ataupun saya sendiri nak share. Hari ni saya sediakan satu pack nak cerita sikit tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia ada dua part lah. Satu part tu tentang hadis. Sebab hadis ni dia pergi kepada akidah lah. Hadis nombor 2 cerita pasal akidah, saya buat case study. So kita ambil dalam 30 minit. Cuma saya buka juga kalau ada kawan-kawan yang nak cerita apa-apalah, nak share something, kita boleh cerita. Kalau tak, kita masuk terus kepada tajuk yang saya prepare tu. Nombor 2 kita baca surah Yasin. Saya ingat sampai ayat ke muka surat 3 tu, ayat ke 50 lebih tak silap saya, sampai ada tanda mati tu. Lepas tu kita tadabbur lah. Saya ingat sesi hari ni sebab kita dah buat banyak kali, kita akan kupas sedikit rasa muka surat 3. Cuma saya akan baca juga terjemahan daripada muka surat 1, 2 ke 3. Dan dengan harapan bila kita baca berulang kali terjemahan dia tu, ingatlah dalam kepala kita surah Yasin ni sebenarnya berkenaan tentang apa. Sebab kita sedia maklum ramai orang-orang kita lah biasakan diri dengan bacaan surah Yasin pada hari Jumaat. dan sangat-sangat terkilan lah, saya rasa terkilan kalau kita tak dapat faham apa yang Allah nak sampaikan. Sebab tadabbur tu sendiri adalah bermaksud untuk kita faham apa yang Allah nak sampaikan. Dan kalau kita minggu lepas ada dah saya sebut, tadabbur tu sendiri antara matlamat dia, kalau saya buka dalam web portal Mufti Wilayah, dia kata wajibnya orang Islam ni memahami Al-Quran, at least dari sudut tadabbur tu, sudut makna. Kalau tak, then apa guna ada Quran kan? Kita duk baca je bahasa Arab, dapatlah manfaat pahala, tapi maksud apa yang Allah nak sampaikan tak sampai kat kita. Jadi rasa terkilan lah. Jadi sebagai Muslim yang nak jadi orang mukmin yang baik, yang soleh ni, kita cuba faham lah apa maksud dia. Lepas tu 10 minit last ni soalan dan penutup, dan kalau ada apa-apa soalan nak tanya, dan boleh tanya. So saya teruskan yang poin pertama ni. Sebelum tu, maybe saya buka sekejap kalau ada kawan-kawan yang rasa nak tanya soalan ataupun nak share apa-apa dalam masa 5 minit macam tu. Minggu lepas ke ada apa-apa pasal isu vaksin ke, anti vaksin ke. Kalau ada apa-apa nak share, at least boleh kawan-kawan lain dapat manfaat. Kalau ada? Okey, tak ada Saya assume tak ada lah. Kalau ada nanti boleh stop je saya. Jadi saya dah prepare actually tajuk ni, nampak kan saya punya screen? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya letak? Boleh kenapa saya letak Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab kita semua Ahli Sunnah wal Jamaah. So kita nak berada di dalam kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau kita nak faham akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kita faham dulu apa maksud Sunnah wal Jamaah. Sekejap Apa maksud Ahli Sunnah wal Jamaah? Bagaimana asalnya perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ini bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Nabi. Al-Abbas ni adalah bapa saudara Nabi. Abdullah ni anak kepada Al-Abbas lah. So sepupu Nabi kata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran ayat 106 ni, pada hari yang waktunya, sekejap. Okey, tak apa.
pada hari yang di waktu itu ada dua muka yang putih berseri dan ada pula muka hitam dan muram. Muka hitam muram. Surah Al-Imran ayat 6. Beliau berkata, muka yang putih berseri adalah muka Ahlussunnah wal Jamaah dan muka yang hitam muram adalah muka Ahlul Bid'ah dan Furqah. Furqah ni yang suka berselisih lah. So saya rujuk actually kitab Tafsir Ibn Kathir ni. Kitab ni adalah kitab Imam Ibn Kathir rahimahullah, dan kitab ni yang saya ambil yang sahih je lah. Mana-mana hadis yang tak sahih tu dia dah buang lah. So bila kita nak rujuk kitab macam ni senang. Apa-apa yang Imam Ibn Kathir tulis tu kita confirm dah yang sahih. Rujukan kitab Tafsir Ibn Kathir juz 1 hadis 1390. Maksud Ahlussunnah wal Jamaah ni sebenarnya ASWJ yang kita duduk dengar ni, ASWJ Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah perkataan yang disebut oleh sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas sebut dulu. Bukannya ulama yang reka lah, memang daripada sahabat Nabi. So itulah asalnya perkataan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Okey, apa maksud dalam konteks sunnah tu sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah? Selalunya bila saya tanya sunnah, kita fahamlah daripada sumber hadis Nabi. Tapi bila kita sebut wal jamaah ni adalah kumpulan lah kalau dalam bahasa Arab. Dan jamaah ni kumpulan. Tapi jamaah yang dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah jamaah para sahabat Nabi. So maksud yang sebenar jamaah ni adalah bukan jamaah solat ke jamaah lorong kampung kita ke taman kita ke tak, ataupun jamaah orang Islam tak, adalah jamaah para sahabat Nabi. Apa implikasi bila kita sebut jamaah para sahabat Nabi? Sebab implikasi ini sangat besarlah kepada agama kita. Sebab kalau kita tak faham yang jamaah para sahabat ni, maka kadang-kadang kita akan terpesong. Sebenarnya daripada kajian saya memang kita akan terpesong banyak. Sebab kalau kita relate kepada hadis Nabi sebut yang Islam berpecah kepada 73 jalan kan. 72 jalan tu semua adalah dia akan kata dia Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dia terpesong kat sini. Dekat jemaah para sahabat. Sebab dia tak ambil apa yang pandangan sahabat, jemaah para sahabat punya pandangan. Dia ambil pandangan-pandangan lain ataupun dia ambil hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu sendiri pun daripada asasnya datang daripada sahabat Nabi. Sebab sahabat akan menuturkan kata ataupun didengar daripada Nabi benda yang sahih. Dan ada yang golongan lain yang akan ambil benda yang tak sahih lah. Okey, hari ini saya nak, kalau tengok slide selepas ni, dia a bit technical tapi saya ingat boleh kau faham. Kita kan orang Petronas kan, boleh faham kot insyaAllah. Nak masuk Petronas kena interview. Adalah kecerdikan yang tinggi. Boleh faham. Okey, saya nak cerita sikit tentang ilmu hadis supaya kita lebih faham lah. Kategori hadis yang ini sebenarnya nak relatekan tadilah dengan perkataan Ahlussunnah wal Jamaah sebab dia ada sebut tentang Nabi dan juga sahabat Nabi. Dan benda tu sebenarnya rangkum dalam sumber yang daripada Nabi sahabat Nabi, dia duduk dalam hadis. Jadi kita baca sikit hadis lah. So kategori hadis yang kita faham sebagai orang awam ni, biasa kita dengar, satu sahih, termasuk hasan. Ada juga kalau kita baca dalam hadis kat bawah tu dia tulis hadis ni hasan. Selalunya Imam Tirmizi akan sebut dalam hadis dia, sebab dalam kitab dia sendiri setiap hadis yang dia tulis tu dia akan tulis status. So dia akan tulislah Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ni hasan. Tapi hasan ni bermaksud adalah sahih lah. Kalau kita jumpa hadis sahih dan juga hasan, maksud dia boleh pakai betul. Maknanya betul. Nombor dua, hadis dhaif. Dhaif dan juga palsu. So dhaif ni ada sedikit perbincangan ulama. Selalunya kita akan bincang dalam konteks fadilah amal. Beramal dengan hadis dhaif. Kalau kita tengok dalam definisi Imam siapa tulis kitab Fathul Bari ni? Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut dhaif ni yang dalam konteks fadilah amal ni ada banyak kategori. Antaranya adalah hadis untuk kita beramal kepada hadis yang dhaif. Syarat utama dia kena ada hadis sahih yang telah menceritakan perbuatan ibadat tu adalah betul, boleh. Maknanya daripada hadis yang sahih. Contoh solat lah. Kan bagi contoh yang commonly kita faham. Solat tu banyak fadilat dia dan wajib lah. Ataupun solat sunat lah, ambil yang sunat. Solat sunat, maybe wuduk lah. Solat sunat selepas wuduk. Ada dalam hadis sahih kan, Nabi cerita yang Bilal, Nabi dengar tapak kaki Bilal di dalam syurga kan. Dan Bilal beritahu dia solat sunat selepas wuduk. Itu hadis yang sahih dan menceritakan adanya solat sunat selepas wuduk. Tapi hadis dhaif cerita fadilat dia.
contoh saya bagi contoh ni tak ada pun dalam hadis, saya reka je ni. Hadis dhaif sebagai supaya kita boleh appreciate. Dhaifnya hadis dhaif cerita katalah solat sunat selepas wuduk menyamai pahala solat 1000 rakaat contoh. So hadis tu adalah dhaif tapi beramal dengan hadis tu untuk mengambil rasa semangat. Tapi maksud hadis tu tak betul. Cuma nak ambil rasa semangat sebab sudah ada hadis sahih yang kata boleh solat tu. Itu maksud dia dalam konteks fadilah amal. Nombor 3, palsu. Palsu ni dah sah-sah bukan Nabi sebut lah. So dhaif ni pun ada. Dhaif ni pun ada banyak kategori dia dan juga ada yang banyak ulama yang bercanggah lah. Ada yang ulama kata dhaif tu, ada yang kata dhaif, ada yang kata tak dhaif lah. So saya pergi sikit kepada dalam sikit tentang ilmu hadis. Bagaimana ulama membuat kategori ini? Ada dua ilmu hadis yang ulama guna, kaedah dia, metodologi dia untuk beritahu yang hadis daripada Nabi itu sama ada dia sahih, dhaif, palsu. Satu, ilmu menilai perawi. Dipanggil jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ni adalah satu cabang ilmu di mana ada ulama dia sendiri. Contohnya macam Abdullah Ibn Mubarak, tak silap saya. Ni zaman tabi'in ni. Dia ni adalah ulama besar dalam ilmu jarah wa ta'dil. So dia sebenarnya apa dia buat? Dia kaji semua orang yang bawa yang cerita tentang hadis Nabi. Contoh macam saya kan, saya ni dhaif lah, mungkin boleh jadi palsu. Dia cerita macam Zuraidi ni pelupa. Cerita sekejap dah lupa dah, sekejap lagi. Dan dia letaklah orang ni, orang macam Zuraidi ni, dia duduk dalam keadaan dhaif sebab dia tak ingat. Ataupun masa muda dia cergas dia. Lepas tu dia accident contohlah. Umur dia 20 tahun dia accident, lepas tu dia dah kurang ingatan, dia lupalah, dia banyak lupa. Then waktu dia umur, katalah dia dah matang dalam umur 15 tahun sehingga umur 20 tahun, 5 tahun tu memang dia ingat. So ulama jarah wa ta'dil ni akan letak orang ni yang terima hadis Nabi ni daripada orang lain. Ketika umurnya 15 ke 20 tahun, dia adalah kuat ingatan, mungkin dipanggil ada term dia. Nanti saya tunjuk dalam term-term tu. Tapi hadis yang diambil selepas umur 20 ke atas tu dah jadi dhaif kalau ada nama dia. So kat situ pentingnya, itu kaedah yang antaranya kaedah ulama jarah wa ta'dil. Nombor 2, ilmu sanad. Ilmu sanad ni dia nilai maksud hadis. Contohnya saya bagi, ini contoh reka-reka je. Contohnya siapa yang makan, mungkin saya orang Felda kan, dia tulis, saya pun reka hadis, saya kata siapa yang makan minyak dengan kelapa sawit, kepalanya besar, contoh. So maksud dia pun tak kena dah. Zaman Nabi tak adalah kelapa sawit kan. So dia nilai maksud hadis tu. Katalah tiba-tiba ada orang reka hadis macam tu. Jadi ulama ni kata ini mustahil lah Nabi sebut sebab zaman Nabi tak ada pun lagi. Lagipun selalunya Nabi akan sebut perkara yang ada di zaman dia supaya orang faham. Nombor 2, sebab rekaan tu lah. Sebab rekaan tadi. Sebab orang selalunya bila dia sebut benda tu, most probably dia nak jual barang lah. Kan sebab ada value atas hadis tu. So inilah dua kaedah ataupun dua cara bagaimana ilmu ulama untuk nilaikan, dijadikan hadis ni dalam 3 bahagian yang besar ni. Sama ada dia sahih, sama ada dhaif, dan palsu. Okey, pergi page yang selepasnya. Okey, ini saya ambil daripada satu software yang saya ada beli dululah. Sebab saya nak tunjuk hadis sahih ni, kalau tengok ni ada hijau, ada yang orange ni kan, ada yang orange. Ini actually sebenarnya daripada perawi-perawi dia. Tadi yang kita ini hadis palsu kan, ada yang merah. Sebab saya nak relatekan dengan yang ni. Ilmu actually yang saya nak tunjuk ni sebenarnya ilmu adalah menilai perawi. So dalam software yang saya ada ni sebenarnya dia dah sediakan dah siap-siap dah ada kategori perawi. Sahabat warna putih. Yang hijau ni siqah. Siqah ni yang terpercaya, credibility yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalan yang kuat. Ini dia nak nilai perawi hadis tu. Ini siqah, mutqin, adil, perawi sifat adil. Contoh kita ambil yang merah ni, matruk, ditinggalkan maksud dia. Iaitu perawi yang dituduh berdusta atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan. Contoh, syaduk, buruk hafalan dia. Macam saya tadi lah yang pelupa, buruk hafalan dia. Makbul, diterima. Dhaif, perawi yang lemah periwatannya. So ini kategori yang ulama jarah wa ta'dil tadi letak dalam ilmu dia. Dia dah letak kategori-kategori perawi. So dia jumpa seorang perawi yang bawa hadis Nabi, dia pun nilai peribadi orang tu. Dia macam mengumpat jugalah, tapi pengumpat tu kena ada sebab dia nak jaga
status hadis. Kalau dia tak buat benda tu, habis kita dah jadi, mungkin jadi macam macam agama langit lain lah, macam Kristian semua kan, sebab dah orang ubah. So daripada sini saya nak buat contoh hadis sahih. Contoh yang hadis yang saya bawa ni sebenarnya kata tengok semua hijau kan. So hijau semua siqah. Sebab tu sahih hadis dia innamal a'malu binniyat ni. Semua perbuatan tergantung niatnya. Kalau tengok boleh baca habis, boleh refer lah video untuk baca habis. Cuma nak tengok fokus ni adalah kepada perawi dia. So Sayyidina Umar ni dengar daripada Nabi. Al-Qamah dengar daripada Sayyidina Umar. Muhammad bin Ibrahim dengar daripada Al-Qamah. Yahya, Sufyan, Abdullah, dan yang bawah sekali ni adalah Imam Bukhari. So Imam Bukhari mendengar daripada Abdullah, Abdullah mendengar daripada Sufyan, Sufyan mendengar daripada Yahya, Yahya mendengar daripada Muhammad, Muhammad mendengar daripada Al-Qamah, Al-Qamah mendengar daripada Umar, Umar mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah rangkaian perawi. So kita tengok yang hasan. Kerana tadi saya kata hadis sahih dan hasan tu dia dalam konteks hadis sahih juga. Tapi hasan ni saya buat contoh ni ada dua hadis, dua perawi dia, dua jalan. Jalan pertama sanad dia ada problem sini, ada orange ni. So orange ni dia ni buruk hafalan dia. Ada perawi yang buruk tetapi ada jalan lain yang betul, yang hijau, semua kan yang betul. So bila kita combine maksud matan dia sama, maksud perkataan dia sama. So bila ada hadis yang dhaif dan juga hadis yang sahih, hadis ni jadi hasan, bertembung. Ni antara terjadinya hadis hasan lah. So maknanya hadis hasan ni masih lagi sahih. Okey. Tengok yang nombor 3 hadis dhaif. Dhaif ni tengok yang ni orange, hijau. So mana dua ni sebenarnya adalah yang tadi yang buruk hafalan dia, syaduk. So bila dia syaduk, ada dua syaduk ni adalah dhaif. So hadis dhaif ni sebut tadilah, dia tak boleh jadi hujah dalam agama kecuali pada bab fadilah amal. Dan fadilah amal pun syarat dia kena ada hadis sahih yang bagi tahu amalan tu boleh buat. Cuma fadilat ni untuk ambil bagi semangat untuk kita beribadat. Tengok hadis palsu. Hadis palsu ni ada satu warna merah kat sini. Anbasah bin Abdul Rahman bin Unayyah, di warna merah. Tengok dalam hadis palsu ini matruk, perawi yang dituduh berdusta atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan sehingga periwayatannya bertentangan dengan periwayatan perawi yang thiqah. Thiqah ni kat sini, yang hijau ni. Atau perawi yang sering meriwayatkan ada yang tidak. Ada panjang lagi ni. Saya tak ambil semua. Jadi kalau kita pergi sini, ini hadis palsu. Tengok hadis palsu ni pula, cuba tengok dia punya apa ni? Ini contoh hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat lah. Tapi sekarang ni ulama dah start buat status, senanglah kita nak bezakan. Kalau tengok sini dia kata apa? Hadis palsu ni. Ni ambasah ni dia yang reka ni. Tapi zaman dulu kalau kita tanya kenapa hadis palsu pun ulama-ulama hadis ni ambil, ini semua ulama hadis ni, Qutaibah, Abdullah, Muhammad bin Zazan. Sebab pada zaman dulu mereka ni tugas mereka adalah kumpul hadis tanpa menilai status dulu. Apa mereka buat? Mereka ambil kumpul je. Sebab tu dalam macam Musnad Ahmad kan, macam Imam Ahmad Hanbal sendiri pun dia hafal 1 juta hadis. Bayangkan 1 juta hadis yang banyak. 1 juta hadis ni macam ni. Saya bagi contoh kan, macam hadis yang sama tapi ada 2 jalur. So dia dah hafal 2 jalur dah. Sebab dia hafal dengan jalur sekali. Katalah ada hadis tu ada maybe ada ramai orang dengar. Ada maybe 20 orang dengar. So dia dah hafal 20 hadis. Sebab ini termasuk dengan jalur-jalur, dia jadi satu hadis yang dia hafal. So Imam Ahmad ni dia hafal 1 juta hadis, tapi dalam Musnad Ahmad dia letak dalam 20,000, 16,000 ke 20,000 macam tu. Boleh cek balik dalam wiki, mungkin saya silap, tapi banyaklah dia hafal. So ulama zaman dulu ni dia kumpulkan hadis. Sebab tugas dia masa tu, dia kata kalau apa yang dia dengar daripada orang-orang yang cerita tentang Nabi, dia akan tulis sebab dia nak rekod. Dan ulama selepas tu akan nilaikan status dia. Itu dia punya intent dia pada zaman dulu. Kalau kita kata kenapa dia tulis juga hadis yang palsu. Dia pun sebab dia bukan ulama jarah wa ta'dil tadi. Dia tak tengok pun siapa perawi. Dia cuma nak ambil je. Sebab nanti bila dia kumpul banyak, kemungkinan ada hadis yang sama, yang sahih mungkin. Sebab ini untuk Allah takdirkan begitu untuk kita nilai lah kemudian hari. Tapi hadis ni memang palsu lah. Cuba tengok maksud dia kat sini. Letaklah panel di atas telingamu kerana ia dapat menguatkan ingatan orang belajar kot, mendikte tak faham. Tapi maksud dia pelik lah. Letak pen kat atas telinga, dapat kuat ingatan. So nampak tak betul lah. Matan dia pun dah tak betul. Perawi dia pun memang palsu. Okey. Ada 10 minit ya. So dalam konteks ni, Sunnah wal Jamaah ni, dia ada implikasi hadis tadi. Walaupun kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya antara dua ni dia kena pergi yang dua ni aja.
sahih. Yang dhaif palsu ni sebenarnya dia tidak termasuk dalam konteks sunnah wal jamaah ni. Dia boleh jadi tapi dalam konteks ilmiah boleh. Tapi dalam sudut pelaksanaan, dari sudut hukum hakam dia tak boleh. Apa lagi akidah. Okey, sangat bahaya kalau kita ambil akidah tidak daripada hadis sahih. Sangat bahaya. So sebab tu saya nak bawa dulu supaya rakan-rakan faham dulu apa maksud ahli sunnah wal jamaah dari konteks hadis tu. Sebab apa-apa dalam agama dia akan pergi kepada hadis. Apa yang Nabi bawa, dan apa yang Nabi bawa tu adanya status yang berlainan, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sahih. Okey. Saya nak bawa akidah ni kita tahu dah sebenarnya. Semua orang dah tahu kan, baca surah Qul Huwallah pun dah tahu dah kan. Akidah, cuma saya nak bawa case study. Case study ni sangat mendalam sikit. Cuma kalau tak sempat hari ni, mungkin minggu depan kita sambung lagi dalam case study. Saya harap-harap konsep ahli sunnah wal jamaah dalam konteks akidah yang saya bawa tadi tu, kita boleh hadam lah, boleh faham sikit-sikit. Kalau masih lagi tak faham, mungkin boleh tengok balik video ni ataupun boleh tanya soalan lah selepas tu. Cuma saya nak bawa kes ni, kes tawasul. Kenapa saya ambil kes tadi tawasul ni? Sebab dia berkait dengan akidah. Dia boleh bawa kepada syirik. Tawasul ni maksud dia adalah kita, actually ada kat sini, saya tak letak lah. Sekejap Ini maksud tawasul lah. Menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam doa. Dalam kita berdoa, kita tetap meminta daripada Allah tapi meletakkan perantara di tengah. Kenapa berlaku? Sebab banyak hari ni orang agama lah yang dia bertawasul. Dia pergi ke kubur ataupun dia minta dengan roh orang lain. Dan tawasul ni benda yang besar di zaman Nabi. Sebab kita kena ingat apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi dakwah di zaman Nabi dulu akan berlaku pada zaman kita. Hari ni mungkin kita tak buat, tapi mungkin ada di kalangan kita lah, rakan-rakan, saudara-saudara, adik-beradik ke, yang ada mungkin ada, dan kita ada ilmu. Dan matlamat saya sebenarnya kalau kita dapat, dan kita boleh bagi tahu kawan-kawan kita, ni tak betul ni mungkin. Dan hari ni pun kalau kita melalui tazkirah pada pagi ni, mungkin kita boleh dia jadi pemangkin untuk kita lebih nak cari kan, pergi buat research, more research, dan kita dapat tahulah, dapat faham. Okey, yang saya bawa ni, kita pergi apa yang saya tulis ni, tengok ni, tawasul, kita minta doa tapi ada perantara. So ni banyak orang buat lah. Mungkin kita tak, sebab saya nak relatekan dengan orang agama. Sebab saya ada kes yang kawan-kawan saya yang hantar anak dia sekolah pergi Al-Azhar pun sama. Anak dia minta doa kat kubur. Padahal dia pergi ke Universiti Al-Azhar. Saya dah tegur dia dulu, tapi dia datang rumah saya, dia bagi tahu. Saya macam, dulu, yelah, benda ni dalam konteks nak agama pun, orang agama yang ajar benda tu. So kita kena berhati-hati supaya kita tak termasuk dalam mendekat arah syirik lah. Okey. Laju ni. Nanti next week kita urai lagi lah. So tawasul ni sunnah. Mengikut yang sunnah, pertama tawasul menggunakan nama-nama Allah. Ini dalam surah Al-A'raf ada Allah sebut dalam Quran. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama tersebut. Macam tu, contohnya kita doa kepada Allah, nak rezeki kan. Mungkin tahun depan kita memang nak sangat bersara kan. Nak kerja daripada rumah ni stressful. Meeting tak habis-habis. So kita doa kepada Allah, Ya Razak. Kita katakan Ya Razak, Ya Allah, Tuhan yang maha memberi rezeki. Tahun depan minta lah 3 juta kan. Tak berhenti kerja dah ni. 1 juta nak bayar rumah, bayar hutang-hutang, 2 juta ni nak untuk kita sampai mati kan. Contoh, kita gunakan nama Allah, nama-nama Allah untuk berdoa. Tu boleh, memang sunnah dan Allah sebut dalam Quran boleh. Kedua, bertawasul dengan orang soleh. Maknanya kita jumpa orang soleh, kita minta dia doa kepada kita. Boleh, tak ada masalah. Ini pun ada dalam masa Nabi ada lagi, sahabat-sahabat datang minta dia doakan. Ada kes yang orang buta doa kepada dia lah. Dan itu tak ada masalah, kita boleh. Hari ni ada apa-apa masalah, kita jumpalah Tok Imam ke yang mana orang soleh, ataupun siapa saja yang soleh, kita minta doa sikit Syekh. Doa lah. Nombor 3, bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh ni ada dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis yang 3 orang terperangkap dalam gua. Saya tak cerita detail, dia panjang. Cuma dalam hadis ni dia cerita dia ada seorang tu dia doa, dia nak suruh Allah bukakan, jatuhkan batu lah, maksudnya pintu gua yang dia tertutup tu suruh Allah bukakan. So dia bagi tahu dia kata dia pernah buat baik pada mak dia. Dia ada lagi orang pun cerita tentang kebaikan ni lah. Batu tu jatuh. Allah makbul doa dia. So maksud dia bolehlah berdoa. Yang 3 ni. Yang 3 ni memang tak ada khilaf. Tak ada orang yang akan kata 3 ni tak boleh, semua boleh. Tapi doa yang pertama, doa yang bezakan tawasul ni adalah doa yang ada perantara. Doa yang mainstream ni doa yang direct kepada Allah lah.
Sepatutnya doa yang direct kepada Allah ni jadi mainstream kita. Maybe 99.99% tu kita doa direct kepada Allah Ta'ala. Angkat tangan doa, angkat tangan doa. Dan nombor dua, yang inilah nama Allah sebab kita pun nak supaya Allah, daripada sifat-sifat Allah tu kita nak Allah, kita kaitkanlah Allah yang memberi rezeki, Allah yang pemurah. Kita tengah-tengah banyak masalah dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah tolonglah saya banyak masalah ni. Allahu Akbar. Contoh kita doakan Allah atas nama-nama Allah. Nombor dua, kedua dan ketiga yang saya letak, yang lain-lain tu letak dalam konteks box 2 dan 3 dan bolehlah kita nak buat doa ni semua. Cuma yang menjadi masalah kat sini, bila masuk khilaf, sebab khilaf ni ada dua pandangan lah. Satu pandangan yang benarkan, satu pandangan tak benarkan. Satu hadis kata, khilaf ni maksud dia ada orang kata, ada pandangan kata boleh minta doa atas zat ataupun kedudukan orang lain. Macam ni kedudukan Nabi. Maknanya kita doa macam ni, contoh, sebagai contoh. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW, saya minta itu, ini, itu, ini. Itu menjadi khilaf. Pandangan saya tak ambil lah. Saya ambil yang jelas je. Yang mana khilaf tu saya tak ambil. Tapi untuk ilmu kita bincang je. Sebab saya sebut sini khilaf ni boleh masuk ruang bid'ah dan dia boleh pergi kepada syirik. Hadis pertama ni, ada orang buta ni dia jumpa dengan Nabi. Kita baca hadis ni ya. Daripada Uthman bin Hunayf radhiyallahu an, bahawa seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi SAW seraya berkata, berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Baginda bersabda, jika kamu mahu, saya boleh mendoakanmu. Namun jika kamu sabar, maka itu lebih baik bagimu. Lelaki tersebut berkata, doalah. Dia nak doa juga. So Uthman bin Hunayf berkata, maka baginda menyuruh lelaki itu berwuduk dan membaguskan wuduknya serta solat 2 rakaat lalu berdoa dengan doa berikut. Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya saya menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi yang rahmat. Sesungguhnya saya menghadap denganmu kepada Tuhanku dalam hajatku ini supaya tunaikan untukku. Ya Allah, terimalah syafaat baginda kepadaku. Dia sebut ni menghadap kepadamu dengan nabimu. Ini kira adalah tawassul. Sebab dia guna ada perantara kat situ. Allah dan juga ada letak dengan kemuliaan Nabi lah macam tu. Tapi masa ni Nabi masih hidup. So ada perbincangan. Ada orang yang ambil pandangan ni, dia kata Nabi mati, Nabi dah meninggal pun boleh guna juga. So dalam ni kalau ikut pada konteks ni memang Nabi masih hidup lagi. Dan ada hadis lain yang cerita tentang lebih kurang dengan hadis ni. Tapi masa Nabi dah meninggal dunia. Cuma ada hadis satu lagi. Kalau saya buat research sikit tentang bab tawassul ni, golongan yang kata boleh bertawassul kepada kemuliaan Nabi dan juga kemuliaan wali-wali Allah yang lain. Dia problem dengan benda-benda yang bid'ah ni, bila kita start buat assumption, dia akan pergi kepada benda assumption yang kedua, ketiga, keempat. Dia tak stop kat situ. Dia banyak, dia ke depan yang lebih banyak mudarat. So hadis ni, saya tak bacalah hadis ni, tapi hadis ni sebenarnya dalam ini pun cerita tentang Nabi Adam dengan nama Muhammad ni, dengan nama Nabi Muhammad ni. Kalau ikut kat sini dia tulislah adalah nama Nabi Muhammad di syurga, tersalah saya ni. Tapi tengok pada hadis ni dia tulis sahih. Sebenarnya hadis ni ada palsu. Saya buka yang kedua ni, teks ni, kalau tengok daripada research saya ni, Al-Hakim kata hadis ni isnad dia baik, jayyid ni, isnad dia baik, sahih isnadnya. Tapi Imam Az-Zahabi kata hadis ni palsu. Kalau tengok pada ulama-ulama lain, semua kata dhaif ataupun palsu. Dia kata Abdul Rahman bin Zaid Aslam mengatakan beliau adalah dhaif. Imam Ahmad bin Hanbal kata dhaif. Abu Hatim berkata tidak kuat. Ali Ahmadini kata dhaif. Abu Zurah hadis ni dhaif. Ibn Hibban kata mursal, mauquf. Mauquf ni yang tadilah kita sebut tadi. Dia dalam konteks ke arah palsu. So apa yang saya nak bawa kat sini sebenarnya, yang khilaf ni kalau boleh, ini pandangan saya lah, kalau boleh kita tinggalkan. Kita ambil yang, sebab apa saya nak tinggalkan yang khilaf ni? Sebab, saya tunjuk sini dulu lah. Yang khilaf ni, bila kita kata bolehnya minta ataupun tawassul kepada orang yang dah mati, dia pergi ke sini. Dia buka jalan seluas-luasnya kepada orang yang nak macam ni, nak beribadat ke kubur, nak pergi pelik-pelik ni kan. Sebab dia kata, antara hujah mereka, dia kata roh dalam kubur ni, dia hidup. Saya baca dalam research satu e-book ni, dia memang tulis research tu, dia kata memang antara hujahnya kenapa dia benarkan benda ni berlaku, antaranya sebab dia, pada pandangan dia kata roh tu hidup. Jadi roh yang hidup, yang tak ada physical body ni lagi kuat, boleh bantu kita. So mula-mula mungkin kita minta aja tawassul atas keberkatan dia, which kita tak tahu pun ada tak keberkatan orang tu, kecuali Nabi lah.
lama-lama dia akan pergi ke tempat lain. Dia buka ruang ke benda lain yang boleh jadi syirik. Dan sebenarnya kenapa begitu? Bila roh ni, maksud dia orang dah mati dalam kubur lah kan. Cuba tengok hadis Nabi bawah ni. Tengok Nabi kata apa. Sesungguhnya mereka itu, ada di antara mereka terdapat orang yang soleh yang meninggal dunia. Tadi. Maka maka mereka pun membangunkan di atas kuburnya masjid, tempat ibadat. Dan mereka memasang di dalamnya gambar-gambar untuk mengenal orang soleh tersebut. Macam ni orang Islam ni. Mereka itu adalah makhluk paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nombor 2, Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, ketika sakit, saat menjelang kematian, Nabi berkata, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Maknanya orang ni dia suka nak buat beribadat di tubuh Nabi sebab macam inilah, pada faham saya dia ambil benda yang sama-sama yang ada syaz ni. Lepas tu ulama lain datang, dia hurai-hurai panjang, dia hurai atas hurai, dia assume atas, dia buat assumption atas assumption. Lama-lama dia pergi ke sini. Sebab dia ambil benda yang tak kuat akar dia, yang goyah. Nombor 3, tengok hadis ni. Seandainya bukan kerana alasan itu, tentu kubur Nabi SAW sudah ditampakkan di luar rumah. Maknanya sudah diletakkan di luar rumah. Namun kerana khawatir sahaja kubur beliau dijadikan masjid. So, ingat kubur Nabi kan diletak dalam bilik Sayyidatina Aisyah kan, sebab dia tak nak orang jadikan tempat Nabi tu jadi tempat ibadat. Okey. Pergi pada yang syirik ni, saya ambil masa sikit 2 minit. Syirik ni yang jelas-jelas syirik lah. So kita baca yang syirik, yang memang confirm syirik. Meminta pertolongan selain Allah kepada yang gaib, itu syirik lah. Contoh, minta dengan roh wali ni, minta direct. Wahai syekh, wahai roh syekh, berkedia jalani, tolonglah saya. Dan syirik lah, confirm syirik. Semua nak minta hanya kepada Allah. Minta dengan roh Sayyidina Ali, ni yang kita dengar dalam nasyid-nasyid yang kita baca dalam TV pun ada kan, daripada Madai yang Ali, Madai yang Hussein disebutkan. Perkataan ni syirik ni. Pertolongan darimu. Mereka sudah meninggal dunia. So dia minta tolong dengan roh. Boleh orang yang akan cakap macam-macam maksud, dia boleh hurai, tapi jangan kita ambil pada yang zahir. Kita takut kita tertipu kat sini. So Islam, dalam hadis lain Nabi kata Islam tu jelas seperti siang dan malam. So kita jangan ambil benda yang samar-samar. Adalah orang boleh kata maksud dia lain. Tak. Ambil mana yang kita faham. Kalau benda tu hitam, cakap hitam. Kita tak mau hitam, sebenarnya dia putih. Tak mau. Kita tak mau jadi macam orang falsafah filosofi ni. Nombor 3, minta dengan roh Nabi. Contohnya madak ya Rasulullah. Ada dalam nasyid pun ada. So tak boleh. Minta doa di kubur wali. Ni minta doa di kubur ni maksud dia minta doa kepada kubur tu. Kepada wali-wali tu. Dan saya pernah dulu travel, ada orang, sebab saya pun ada janggut kan. Saya naik taksi, dia kata so naik atas bukit ni ada karamat. Ada keramat, ada kubur keramat. Saya pun macam puzzle lah, apa dia suruh aku pergi minta apa kat kubur ke? So dia nampak. Maknanya commonly accepted dalam budaya dia. Dan ni di luar negara ni, dia memang ada tempat-tempat macam tu. Minta dengan jin, nak masuk hutan kan, macam tu kita kan, ni tempat lalu. Itu dalam konteks meminta kepada yang gaib. Tak ada. Mereka tak boleh bagi mudarat dan manfaat kecuali Allah boleh bagi. Kita minta dengan Allah. Minta tolongan jin untuk perbuatan Islam, minta tolong kepada jin Islam untuk perubatan, tak boleh juga. Termasuk dalam konteks meminta kepada yang gaib. Minta tolong dengan Islam atau kafir, bomoh. Yang ni minta, walaupun bomoh tu pakai serban, tak boleh. Nama je bomoh disebut dalam perbuatan Islam, tapi dia minta dengan jin, tak boleh. Hukum bomoh adalah dia bunuh. Dalam hadis yang sahih, Sayyidina Umar Al-Khattab, fatwa dia kepada bomoh ni, jumpa, dia tak perlu penjara. Jumpa, pancung. Sebab bomoh ni kalau kita boleh buat, maybe later lah kita akan buat sedikit ulasan tentang bomoh ni. Sebab bomoh ni sangat-sangat menakutkan apa yang dia buat kepada agama kita.